Okey, korang nak tahu macam mana nak lukis komik dekat iPad? Jom tengok video ni. Aku tunjukkan asas untuk melukis komik dekat iPad. Jom. Okey, Assalamualaikum semua. Aku ada job sikit untuk buat ilustrasi simple untuk majalah. Tapi aku fikir alang-alang aku nak tunjukkan satu ilmu basic penggunaan layer dalam digital drawing. Jadi aku akan lukis, sambil tu aku explain apa fungsi layer tu, dan aku tunjukkan cara aku gunakan layer dalam artwork aku ni lah. Okay, so kita start. So aku dah createkan satu canvas putih ni. Sini bahagian layer dia. So lain software, lain tempat layer dia. So dekat Procreate iPad ni, tempat layernya kat sini. So bila kita tekan, kita nampak layer. Kat apa yang display ni ada dua layer. Satu ialah background, yang kita boleh tukar color dia ikut nak background apa, tapi aku biar putih. Dan satu dia akan bagi layer baru untuk kita start buat artwork. So kita biar yang putih background tu, kita start dengan layer baru, sketch. Aku dah tukar nama ni, sketch. Kalau tidak, dia tulis layer 1. So ni sebenarnya kosong So kalau kita tutup ni, kita hide layer putih tu. Itulah layer, maknanya ada satu lapisan full putih. Yang ni pula tak ada apa-apa bila kita tutup, sebab kita tak buat apa-apa lagi atas layer ni. So kita tick ni on, kita select mana layer kita nak buat kerja. Alright, jom kita start. Okay, so aku dah select pencil, sketching, pencil, color hitam. Okay, jom kita start. Okay, so kita kecilkan semua. Besar-besar sangat, nanti nak letak dialog tak boleh. Right, so lebih kurang macam tu lah sketch dia. Right, so satu layer kita dah siapkan inking, sketch. Kita dah siap sketch. So kita nak buat inking pula. So bila buat inking, kita jangan buat atas ni. Supaya aku tunjuk kita buat satu layer baru, nama dia kita namakan inking, ataupun line art ke ink lah. Okay. So kita dah select yang mana biru ni, maknanya kita select layer mana kita nak buat kerja lah. So biasanya aku bila start inking, aku akan reducekan dia punya opacity sketch ni. Sketch ni kita reducekan opacity dia. Kalau tengok dia akan pudarkan line tu, line sketch tu. Kenapa aku pudarkan benda tu? Supaya aku senang nak ink. Dan untuk kita tak silap pilih layer, aku lockkan sketch ni supaya bila aku lukis, dia akan keluar benda ni. So aku tak boleh lukis atas layer ni lah. So aku boleh lukis atas layer ni sahaja yang aku select ni. So kalau tersilap pilih layer, kita selamat lah. Aku tidak nanti susah nak adjust. So kita start inking.
Okay, kita start. Kita pilih inking, studio pen. Okay, size boleh kot. Size ni kita try dulu. Kita start inking sambil aku lukis ni, aku ajar sikit apa yang teknik-teknik yang aku gunakan bila lukis. Okay, kita start macam besar sangat ni. Kita start dengan hidung lah. Okay, kita buat mata dia. Dia ada shortcut kalau untuk Procreate ni lah. Dia ikut software. Bila kita buat bulat, walaupun bentuk dia bergigi-gigi, tapi bila kita hold lama-lama, dia akan jadi bulat. Itu dia punya kelebihan lah. Lain software, dia punya lain lah. Dia punya shortcut dia. Okay. Alamak, silap. Kita kena lupa letak jari dia. So, korang nampak tak? Bila aku padam, kita buat layer baru dekat untuk ink ni. Bila kita padam, kita akan padam ataupun melukis apa benda kita buat, kita akan lukis kat atas layer ni je. Kita tak akan usik layer bawah ni. Sebab tu bila aku lukis, memang dia akan tindih. Sebab contoh kau tengok, kalau kita tengok sketch ni, kita kat layer ink. Kalau kita lukis atas line ni, sketch tu akan padam, hilang, digantikan dengan ink ni. Sebab ink ni di atas sketch, sketch ni di atas background putih tu. So mana yang paling atas ialah lapisan paling atas. So sketch di atas background, ink di atas sketch. So kalau kita padam layer ni, sketch tu masih ada. Pasal kita tak usik layer sketch tu langsung. Kita akan hanya padam ink sahaja. So biasanya kalau kita lukis kat kertas biasa, manual, traditional punya style, kita kena padam pensel tu bila dah ink semua kan. Tapi ini menjimatkan masa kita untuk kita siapkan artwork kita. Kita tak usik pun sketch tu. Maknanya dia akan mencepatkan kita punya proses untuk siapkan artwork kita. Itu kelebihan sebenarnya lukis digital ni. Memang dia dah plan untuk memudahkan kita supaya kita dapat siapkan artwork kita dengan cepat. Okay. So biasanya aku pakai hitam je rambut dia ni. So kita masukkan hitam. Kalau shortcut dia macam ni, boleh tarik, lepas. Alamak, ada line terputus. Okay, so kita masuk hitam. Okay, settle. Okay, so ink dah siap. Ni illustration simple je lah. Ink dah siap. Biasanya lepas ink kita akan color. Okay, so kita buat layer baru. Kita lock ni dulu. Kita tambah ke atas. Kita tulis, aku biasa ada dua jenis color. So aku rename nama dia flat. Flat Flat ni kalau nanti aku explain lah. So flat ni ialah color. Biasanya aku akan pakai brush ni juga, cuma aku besarkan. So kita dah select flat tadi, ink dah lock, kita akan color. So aku dah siapkan template dia. Okay,
So kita color. Ok, nampak? Aku dah silap. Aku color di atas layer ink. Itu masalah dia. So aku tersilap, sepatutnya ink di atas sekali. Dan color ni di bawah ink supaya kita tak menjejaskan ink tu supaya terputus. So kita bawa ke bawah. Dan tada, tengok. Apa yang kita color ni takkan kacau ink dah. Semua dia akan di bawah ink. So kita sebenarnya kalau kita tersalah color ke, kalau tersalah font ke kan, tercolor font ni ke, tak ada masalah. Ink tu selamat dah. So apa yang kita color semua dah selamat dah. Ink kita takkan terjejas dengan apa kita buat. Itulah kelebihan, salah satu kelebihan kalau kita buat layer lah. So benda ni normal untuk pelukis-pelukis digital. So kita color. So flat ni kita kena penuhkan dengan basic color. Satu color, nak tukar color apa-apa pun tak apa, tapi aku pakai color yang aku nak pakai terus lah biasanya. Alright. So kita dah siap sampai 4 color. Tapi belum habis lagi lah. So ini flat. Kita lock. Maksudnya flat dah siap. Ok, sekarang ni kita ada 4 layer. So aku nak buat lagi satu layer. Lagi satu layer ialah background. Aku tak pakai background putih ni. Aku buat background aku sendiri. Maknanya aku ada background aku sendiri lah selain putih tu. Background color ni aku anggap dia color kertas lah. So aku namakan dia BG lah, background BG. Alright. So aku akan colorkan gouache. Ok, aku nak pakai color biru ok kot. Ni lah. So aku besarkan. So basically aku buat background yang simple je. Right. Itu background aku. Simple lah. Okay, last selalunya aku akan buat satu layer khas untuk color dia punya shadow lah, shadow untuk main character ni. So aku buat satu layer baru, nama dia baru biasanya aku akan letak baru color lah. Yang tadi flat, yang ni color. Dan sambil-sambil aku tunjukkan tu, aku akan clipping maskkan benda ni. Layer ni akan clipping mask dekat layer bawah dia. So dia akan ada arrow kecil tu. Maknanya ini dah clip dengan ni. Apa tujuan dia? Ok, mari aku tunjuk. Bila kita clip kat bawah ni, maknanya kat layer color ni clip dengan layer flat. Bila kita color, sekejap aku pilih color. Contohnya aku pilih color ni dan aku pilih gelap sikit untuk shadow kulit dia. Ok. Bila kita sebelum tu aku nak buang dulu sketch ni. Pasal kita dah tak pakai sketch. Kita nak tinggalkan ink, color, flat, background. Sketch dah tak pakai lah. Itu kelebihan dia ni. So tengok kalau kita tengok, kita nampak sketch ni. Pasal kita masih ada layer sketch tu on. So bila kita dah tak perlu, kita just boleh off layer ni, sketch tu akan hilang.
Itulah kemudahan layer ni. Maknanya jangan kita lukis semua benda daripada sketch, ink, color semua dekat satu layer. Pasal nanti kita nak buang sketch tu susah. Baik lukis tradisional. Pasal kita lukis digital ni kita nak cepat, kita nak laju, kita nak mass production supaya lebih efisien. So dengan adanya sistem layer ni memudahkan designer ataupun pelukis digital ni supaya menghasilkan karya dengan lebih cepat. So kalau ikut normalnya patut kita kena padam pensel tu kalau kita lukis secara manual lah. Tapi bila lukis digital, kita dah jimat masa untuk padam tu. So layer ni sebenarnya bagi aku ialah untuk menjimatkan masa kita je sebenarnya. Maknanya memudahkan cara, menjimatkan masa dan mudah diperbetulkan kalau kita buat silap ke apa kan. So itulah fungsi dia. So harap korang faham benda tu. So aku dah offkan sketch ni pasal kita dah tak pakai dah. Nak delete pun boleh. So sini ada button delete, tapi selalu aku biar je. Okay, sambung tadi. Color sekarang ni aku dah clipping mask ke flat ni tadi. Okay, kalau tengok clipping mask ni ada tanda right. Dia dah clipping mask ke bawah ni. Tujuan dia ialah bila aku dah pilih color untuk shadow kulit dia tadi. Contoh bila kita color. Okay, contoh nampak? Kita color shadow contoh Kita color shadow. Dia akan atas layer flat ni lah. Kan? Okay, tujuan dia ialah kalau kita color kat dalam ni dia keluar. Tapi bila kita kalau kita color kat keluar ni, tarik keluar daripada kawasan flat ni tadi. Ni ialah flat. Ni kan flat tadi kan. Kita dah clipping mask benda ni kat flat. Maknanya segala apa yang kita buat dalam kawasan flat sahaja. Kita takkan kacau kawasan lain. Maknanya clipping mask tu tak membenarkan kita untuk usik kawasan lain selain tempat yang kita clip tu. So kita clip flat, maknanya kita boleh lukis atas layer flat sahaja. Layer lain kita tak boleh usik. Maknanya dia takkan keluar ke. So kalau kita color macam mana pun dia akan dalam flat tu je. Tengok dekat dalam flat tu je. So aku undo balik. So itulah tujuan dia. So kita sambung, kita colorkan dia punya shadow. Right. So kita dah siap dah. Bagi aku ini dah hampir siap lah. Cuma aku ada termiss 1-2 benda. Okay, alang-alang tu kita tunjukkan sekali lah apa yang aku nak betulkan. First, aku nak buat karakter ni dia macam berpeluh, dia macam berdebar. Sebab cerita dia akan ada dialog nanti. Orang awet dalam telefon tengah cakap dia suka kat mamat ni. So dia macam terkejut, macam suspend, berdegup kencang macam tu lah, berdebar-debar. So aku nak enhance lagi benda tu. Aku nak tambahkan macam berpeluh lah. Ada peluh satu menitik sini. Dan aku terlupa letak macam janggut di sini. So okay, so basically benda ni dah siap lah. So kita lock.
Okay, aku nak adjust dekat mana tadi? Maknanya aku nak adjust tambah peluh ialah inking. So aku pergi kat inking, aku unlock, aku select dan aku tukar balik aku punya pen ni jadi inking, studio pen, tukar color hitam dan aku akan tambah. Oh, tebal sangat. Nak buat kat mana? Macam tu je pun cukup. Dan aku nak tambahkan sikit janggut di sini. Macam tu je. Okay. So aku nak tukar color ni bagi warna putih. Kita lock balik ink ni. Kita pilih balik color punya layer ni. Kita unlock. Kita select warna putih. Okay. Ada apa-apa lagi aku nak tambah tak? Okay, aku rasa okay kot. Alright. So dialog, aku boleh je tunjuk macam mana nak buat dialog. Boleh je. So alang-alang tu aku tunjuk lah. So aku buat dialog balloon. Contoh aku tukar nama rename layer balloon. Okay. Okay, ni layer balloon. Tapi sebelum tu biasanya aku akan letak tag supaya aku tahu saiz balloon tu besar mana nak lukis. So jom kita add text. Cara nak add text ialah kita pergi setting, add, insert, add text. Dan kita pilih size dia, kita adjust. Ni besar sangat ni. Tak apa. Kita pergi pilih digital strip, color, hitam, size dia kita kecilkan je, tak apa, nanti boleh adjust. Okay kot, besar tu. Besar sini aku nak letak teks lain lagi. So kita dah ada teks. Bila teks dia akan buat satu layer khas untuk teks tu lah. Maknanya dia tak kacau layer-layer lain. Pasal dia ialah teks, bukan lukisan. Dia memang automatik akan buat satu layer baru. So tak apa, kita buat balloon. Okay, balloon biasanya aku pakai manual je. Maknanya lukis pakai, bukan pakai apa-apa plugin ke template balloon ke, memang aku lukis manual. Supaya aku rasa size dia memang ngam-ngam je. So studio pen, okay, kita buat. Cara aku buat balloon biasanya, okay, kita buat macam ni. Kita dah tahu size apa kita nak. So kita tekan satu jari ni, shortcut supaya dia jadi bulat. Tak apa, bila kita buat bulat ni, kita boleh edit shape ni supaya kita boleh adjust. Nak kiri kanan atas bawah, nak besar kecil, semua kita boleh adjust. So kita adjust mana size kita nak. Kalau rasa dah puas hati, sengit ke apa ke, nak adjust balik, adjust dulu sebelum kita accept. Ok, aku rasa ni dah ok. Lepas tu aku lukiskan dia punya muncung ni. Muncung dia nak buat macam mana? Boleh kot macam tu. Maknanya macam orang dalam phone ni cakap lah. So aku akan delete benda ni, padam.
Dan aku akan pilih color putih. Ok, kita akan tarik dalam ni. So itulah balloon aku. Then aku nak tambah lagi satu teks. Add text. Color hitam. Okay, aku nak tukar dia font ni kot. Size, ok tak? Select all, tukar teks. Dan ok, so aku adjust dia macam singit sikit. Ok, aku nak tambah tanda seruan lah. Ok, so ni kita boleh adjust. Kalau nak kecil ke, aku ingat ok lah size tu. So kalau aku nak warp boleh juga ni. Ok, aku tukar warp. Kita adjust text dia supaya stylo sikit. Ok, dan akhir sekali aku tangan kat ink lah. So ink hitam. Ok, aku tanda tangan. Right, so settle. Ok, artwork yang aku nak buat ni dah settle. So kita ada banyak layer. Nampak? Artwork yang simple tapi kita ada banyak layer. Disebabkan untuk memudahkan kita nak adjust untuk masa akan datang. Kalau kita nak buat benda lain ke, kita nak adjust balik lukisan ni, kita boleh adjust balik. So kalau macam kita nak tukar color dia warna merah, baju warna merah pun boleh. Kita nak tukar, okay, contoh kita nak tukar balloon, kita nak tutup balloon, kita tak nak ada teks. So kita boleh off je semua benda layer ni. So dia akan jadi satu illustration sahaja yang tak ada dialog. Kalau kita tak perlukan nak pakai untuk benda lain ke apa kan. So layer tu sangat penting lah. Maknanya penggunaan layer tu memang sangat bagus, sangat efisien dan sangat memudahkan kerja sebagai kita digital artist ni. So itulah basic yang aku nak tunjukkan. Layer ni ialah satu lapisan yang bertujuan untuk memudahkan cara memudahkan kita membetulkan kesilapan, nak mudah nak adjust balik, dan dia menjadikan kita buat kerja lebih cepat. So walaupun artwork yang simple, kita boleh betulkan. Kalau contoh kita nak off color, kita boleh off. Kita nak off flat, jadi macam ni. So kalau tengok, semua ni ada fungsi dia masing-masing. Yang sekarang ni kita tak nak ialah sketch saja. So aku tutupkan sketch. Dan kalau kita tutup ni, kita dapat satu file. Kita tutup background ni, layer background. Kita boleh save as PNG dan kita akan dapat ni ini sahaja. Maknanya kita boleh jadikan dia sebagai icon ataupun sebagai transparent lah. Maknanya background dia dah transparent. Bila kita paste jadi profile picture ke apa ke, dia tak ada background. So kita boleh letak dalam poster, kita boleh letak dalam apa-apa sahajalah bila kita save menggunakan PNG. So inilah dia cara aku menggunakan layer aku dalam lukisan ilustrasi ni. Ada juga lukisan-lukisan aku yang lain yang aku buat banyak layer, lebih banyak layer daripada ni. Ada juga yang jenis kalau macam digital punya drawing kan, painting, ada yang aku buat sikit je layer, tak banyak. Ada sketch, kadang-kadang sketch tu aku biar je, dan ada color, dan ada satu background. 3 layer. Ada 3 layer
ada yang banyak layer. Pasal komik ni banyak layer pasal ada balloon. Balloon ni tiba-tiba nak adjust, kasih besar. So kita boleh kasih besar. Alamak, silap. Pakai uniform. So kita boleh besarkan, nampak? So benda tu sangat simple, memudahkan kita untuk adjust balik. Pasal artwork ni nanti aku akan hantar kepada grafik. So grafik akan adjust benda ni sesuai untuk artikel tu. Maknanya kalau dialog ni makan ruang yang besar sangat, dia akan kecilkan. Ataupun ada ruang lebih, dia akan besarkan dialog ke. So terpulang pada grafik tu untuk adjust. So aku akan hantar file ni yang memudahkan diorang untuk adjust supaya letak dalam majalah tu nanti. Pasal dia dalam majalah dia bukan size A4 pun, dia kecil je. So inilah dia fungsi-fungsi layer yang dapat aku explain buat masa ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Peace.